Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita bertemu lagi dalam Bicara Santai Dr. Norman sambil memandu. Okey. Hari ini kita nak berbicara tentang satu topik, iaitu saya nak bercakap tentang 5 makanan anti keradangan yang sepatutnya kita amalkan setiap hari untuk mengawal masalah keradangan kronik di dalam tubuh kita dan membantu kita mencegah penyakit-penyakit. Di antaranya seperti penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, penyakit darah tinggi, penyakit stroke, penyakit diabetes, penyakit kanser dan pelbagai penyakit-penyakit lain lah yang sebenarnya berpunca daripada masalah keradangan yang tidak terkawal. Itu secara asas konsep dia. So apa makanan-makanan ni? Yang nombor satu ialah makanan-makanan yang mempunyai bahan-bahan anti keradangan di dalamnya. Nombor satu ialah minyak kelapa. Okey. Minyak kelapa termasuk dalam kategori minyak kelapa adalah santan dan minyak kelapa dara. Dan ini adalah sememangnya menjadi bahan makanan utama lah masyarakat kita di Malaysia sejak berkurun-kurun tahun dulu kan. Orang Melayu memang makan kelapa, makan santan kan. Jadi kebanyakan makanan-makanan asli orang Melayu memang menggunakan santan sebagai bahan asas dia kan. Satu makanan-makanan yang menggunakan santan adalah contoh makanan-makanan anti keradangan yang baik kan. Lauk pauk seperti masak lemak cili api, masak kari kan, masak rendang dan sebagainya. Itu semua adalah contoh-contoh makanan yang mempunyai minyak kelapa dan santan yang sangat baik untuk melawan keradangan. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan yang sangat bagus dan sangat tinggi dengan bahan anti keradangan ialah minyak zaitun. Minyak zaitun ialah minyak yang disebut iaitu salah satu buah-buahan yang disebut dalam Al-Quran. Kan? Dalam surah yang semua orang tahu, wattini wazzaitun. Allah bersumpah dengan buah zaitun. Kan? Buah zaitun ni biasanya kita akan ambil minyak dia dan kita gunakan minyak dia dan telah digunakan oleh masyarakat di Mediterranean. Kan? Mediterranean termasuk juga di kawasan-kawasan Syam atau Arab. Orang Arab memang dalam berguna lah kan, sebab memang pokok dah ada di sana lah kan. Jadi kebanyakannya menu masakan diorang menggunakan minyak zaitun. Tapi bagi orang di Malaysia ni mungkin menu kita tidak menggunakan minyak zaitun sebab itu bukan minyak yang secara aslinya ada di Malaysia kan. Tapi kita boleh mengambil minyak zaitun sebagai tambahan lah, mendapatkan keberkatan dia, sebab minyak ni adalah minyak yang disebut dalam kedua-duanya, dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Dan hadis Nabi menyebut bahawa kan, maka berminyaklah kamu dengan minyak zaitun, sesungguhnya daripada pohon yang diberkati. Maksudnya kita dapat keberkatan. Sebab itu setiap kali menggunakan minyak zaitun, kita berselawat dan kita baca bismillah dan sebagainya untuk dapat keberkatan atas minyak tersebut, insya-Allah. Okey, yang ketiga, minyak juga sebenarnya. Ini adalah satu minyak yang sangat common yang digunakan oleh masyarakat kita, iaitu minyak kelapa sawit kan. Minyak kelapa sawit mengandungi vitamin E kan, dan juga beberapa jenis antioksidan di dalam dia yang memang kita gunakan setiap hari. So pastikan kita hanya menggunakan minyak kelapa sawit dalam masakan kita, sama untuk menggoreng, menumis dan sebagainya lah, untuk memasak seharian. Jadi kalau bagaimanapun sebenarnya minyak kelapa sawit yang lebih baik adalah jenis minyak kelapa sawit merah. Sebab minyak kelapa sawit merah adalah lebih tinggi khasiatnya dengan kandungan beta karotin dan juga lebih tinggi khasiat antioksidan di dalam dia. So kita boleh gunakan minyak kelapa sawit merah juga sebagai tambahan. So ini 3 minyak. Dan yang seterusnya adalah satu lagi ialah rempah ratus, yang juga sangat common digunakan oleh orang Melayu, iaitu kunyit. Kunyit sebenarnya mengandungi satu bahan dipanggil sebagai kurkumin. Kurkumin ialah bahan antioksidan dan juga anti keradangan yang boleh membantu mengawal keradangan dalam tubuh dan juga melindungi tubuh kita dari kesan serangan radikal bebas kan, sebagai antioksidan. Satu pengambilan kunyit setiap hari adalah sangat baik. Dan kalau kita tengok secara tradisinya, banyak sebenarnya jamu ataupun ubat-ubat orang tua-tua dulu kan, orang kampung dulu ialah menggunakan kunyit kan. So sebab tu dia sangat bagus. Dan juga antaranya ubat-ubat ayurvedik di India juga banyak menggunakan kunyit, sebab memang kunyit ni adalah salah satu bahan yang sangat tinggi nilai khasiatnya. Kita boleh amalkan kunyit setiap hari dalam masakan
Ataupun nak buat jamu terpulang lah, nak buat air dan sebagainya, smoothie dan sebagainya, itu terpulang pada cara masing-masing. Dan cara yang paling senang ialah kita ambil suplemen kurkumin. Okey, itu yang keempat. Dan yang kelima sebenarnya ada satu lagi, rempah ratus juga yang kita banyak gunakan dalam masakan, iaitu halia. Halia sebenarnya sama dengan kunyit, kekuatan antioksidan dia dan anti keradangan dia. Dan halia mengandungi bahan di dalamnya dipanggil sebagai gingerols. Gingerols sebenarnya adalah bahan antioksidan dan anti keradangan. So boleh kita amalkan halia setiap hari dalam masakan. Dan juga halia ni banyak juga orang membuat sebagai minuman, jus minuman. Ada yang campur dengan teh, macam teh halia dan sebagainya. Cuma jangan buat teh tarik halia, sebab teh tarik adalah tidak sihat, kan? Tapi kalau teh halia tak ada masalah. Halia sangat bagus. Ada yang buat just air halia dan minum. Memang rasa dia agak pedas dan memang menangkap kat lidah ni, kan? Tapi kena cairkan sikit lah. Pandai-pandai kita lah macam mana nak buat, kan? Paling senang kita gunakan dalam masakan seharian kita. Ini adalah secara ringkasnya 5 makanan yang sangat bagus, sangat kuat anti keradangannya, yang boleh kita amalkan sehari. Sebab keradangan sebenarnya adalah banyak punca kepada banyak penyakit. Sebab tu saya akan buat satu seminar pasal keradangan ni, menjelaskan lebih mendalam apa sebenarnya keradangan, apa punca keradangan dan bagaimana nak mengatasi keradangan pada 21 hari bulan Februari, itu hari Ahad ni, insyaAllah, secara online lah, kan? Saya memang buat seminar dari masa ke semasa. InsyaAllah saya juga ada menulis tentang 5 bahan yang saya cakap tadi di dalam buku saya, dalam buku diabetes saya. Boleh dapatkan daripada staff saya untuk baca dan tambahkan ilmu kita. Ingat sesungguhnya kesihatan itu adalah dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Saya Dr. Norman bin Muhammad Nurawi. Sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa dapatkan buku ini, insyaAllah, sebagai satu panduan dan rujukan kita untuk mendapatkan ilmu dan tips-tips yang berguna untuk menjaga kesihatan, yang mana saya telah tulis secara mendalam dan mendetail dengan bahasa yang mudah untuk difahami. Okey, terima kasih.